أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersua kembali pada malam ini untuk kita menyambung kembali kuliah kita yang sudah terhenti lebih kurang seminggu. Ya, cuti seminggu, biasalah balik kampung. Dia kalau balik kampung ni tak boleh ngajar. Dia sebab meriah. Ya, kampung ni meriah. Jadi kita dah balik ke Shah Alam. Jadi insya-Allah kembalilah kuliah tafsir kita. Jadi kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Okey, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung kembali
tafsir surah Yusuf yang telah kita bacakan dulu. Kemudian kita stop kan sebab apa nama PKPP balik kampung Okey. Jadi sebagai sedikit pengulangan tentang surah Yusuf yang ana cerita last sekali apa dia. Okey. Last kali kita cerita akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebelum tu nak tanya korang apa khabar? Semua sihat belaka lama tak jumpa korang, lama tidak bersiaran. Jadi harap-harap semuanya sihat-sihat belaka, semuanya okey-okey belaka insya-Allah semoga diberikan istiqamah dan harap-harap tak lama lagi surau masjid semua boleh buka semula. Okey. Sambungan kita. Jadi pada pertemuan yang dahulu ana ada cerita bagaimana alhamdulillah sihat belaka. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam akhirnya setelah dipenjarakan beberapa belas tahun, khilaf ulama, yang penting dia dipenjarakan beberapa-belas tahun dan akhirnya Nabi Allah Yusuf dikeluarkan daripada penjara dengan sebab Nabi Allah Yusuf ni apa orang kata raja bebaskan dia dengan sebab ilmu dia boleh mentakwil mimpi yang raja bermimpi pasal apa. Dia mimpi dia nampak ada 7 ekor lembu gemuk yang keluar daripada laut. Tiba-tiba muncul 7 ekor lembu kurus yang keluar daripada laut. Lalu 7 ekor lembu kurus ni telan belaka 7 ekor lembu gemuk. Kan? Lepas tu raja mimpi dia nampak 7 tangkai yang ada biji-biji rin dan 7 tangkai yang kering. Maka Nabi Yusuf pun mentakbirkan mimpi raja itu, maknanya negara kita akan mengalami 7 tahun kemarau panjang, 7 tahun musim yang subur. Lepas tu nanti akan berlaku 7 tahun kemarau panjang kan. Jadi senang ceritanya, kita kena berjimat cermat. Okey. Akhirnya Nabi Allah Yusuf pun dilantik menjadi menteri Keuangan, dan Zulaikha akhirnya berkahwin dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam setelah kematian suami dia yang beli Nabi Allah Yusuf tu kan, suami dia mati. Jadi kita dah cerita bagaimana Zulaikha ni kan, sedih juga cerita dia tu. Bila dia ni macam kena keluar pada istana lepas tu jadi miskin, jadi buta. Zulaikha buta. Dalam tafsir cerita macam tu, buta dia. Lalu orang kata, wahai Zulaikha, kalau kau jumpa Yusuf nanti, Yusuf dari raja, kau ceritalah siapa kau. Mesti dia kenal kau punya. Jadi Zulaikha pun pada satu hari kan, Nabi Yusuf lalu dengan rombongan-rombongan dia, dengan dia punya bodyguard dia. Sekali nampaklah seorang perempuan tutup muka. Dia pun kata, wahai Yusuf, kau kenal tak aku siapa? Akulah Zulaikha, bla bla lah, cerita panjang dah, cerita dah semua tu kan. Jadi Nabi Yusuf pun sedih kan. Akhirnya dia buat keputusan untuk bernikah dengan Zulaikha. Bila Nabi Yusuf bernikah dengan Zulaikha, Nabi Yusuf pun berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala mengembalikan kecunannya, kecantikan kelawaan Zulaikha. Allah makbulkan. Zulaikha pun jadi lawa balik semula. Okey, itu cerita yang anda dah cerita pada minggu lepas. Sambungan pada malam ini. Ayat 58. Jadi ana akan bacakan dahulu ayat 58 Ana akan baca ayat 58 sampai ayat 70 sampai ayat 68. Okey. 58 sampai ayat 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan pada malam ini, Allah Ta'ala berfirman, Waja'a ikhwatu Yusufa. Okey. Ditakdirkan Allah, dan kita dah cerita panjangnya itu, berlakulah kemarau panjang. Apa yang Nabi Allah Yusuf tafsirkan betul-betul berlaku apa dia? Kemarau panjang. Bila berlaku kemarau panjang ni, bukan sekadar Mesir yang mengalami kemarau panjang, bahkan masa tu boleh kita katakan kebanyakan dunia negara berlaku kemarau. Macam sekarang lah COVID-19 kan, satu dunia berlaku COVID-19. Yang terbaru, negara yang paling tinggi yang kena COVID-19 ialah Brazil paling tinggi, na'udzubillah min zalik. Amerika yang kedua. Okey. Jadi sambungan pada malam ni, kemarau panjang tu bukan hanya berlaku di Mesir, bahkan merebak sampai ke Palestin. Jadi Palestin tu yang terletaknya keluarga Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dan adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sambungan pada malam ini ayat 58, Waja'a ikhwatu Yusufa. Maka datanglah adik-beradik Nabi Yusuf illa Bunyamin liyamtaru lamma balaghahum anna aziza Misra yu'ti ta'ama bithamanihi. Dia datang ke mana? Datang ke Mesir. Adik-beradik semua datang, kecuali seorang yang tak datang. Siapa yang tak datang? Bunyamin. Adik-beradik seibu sebapa Nabi Yusuf, Bunyamin. Bunyamin tak datang. Kenapa Bunyamin tak datang? Sebab Nabi Yaqub kan tak ada teman. Kalau semua adik-beradik pergi, siapa nak jaga abah? Satu. Yang kedua, ulama kata, semenjak Nabi Yusuf dah tak ada, semenjak Nabi Yusuf dipisahkan, semenjak adik-beradik buang Nabi Yusuf, bapa dia sedih, menangis, sedih. Jadi Bunyamin itulah sebagai pengganti, penyejuk hati, buah hati intan payung abah. Gitu. Selamat Hari Bapa kepada seluruh bapa-bapa yang mendengar kuliah kita pada malam ni. Selamat Hari Bapa.
Okey. Jadi Bunyamin ni temankan Nabi Yaqub. Dialah penyejuk hati Nabi Yaqub sejak Nabi Yusuf tak ada. Tujuan apa adik-beradik datang ke Mesir? Untuk mereka meminta bantuan, minta makanan, untuk membeli makanan dengan harga yang murah. Dan dengan sebab mereka dengar berita, dengar cerita, di Mesir ada seorang raja, ada raja dan ada menterinya. Menterinya ni baik sangat. Yu'ti ta'ama bisamanihi, maknanya kalau ada orang datang nak beli makanan, dia akan bagi, dia akan jual. Macam negara lain tak bagi dah. Negara lain memang dah tutup pintu dah. Kau datang kau nak beli, memang tak bagi, memang dia takkan jual, semua sebab kemarau kan. Kecuali Mesir. Mesir dia kata dia punya menteri kewangan ni bagus. Dia masih rakyat boleh berjual beli lagi. Gitu. Fadakhalu alaihi. Lalu adik-beradik 11 orang ni pun ataupun 10 orang ni pergilah berjalan merentas daripada Palestin ke Mesir. Kalau kau tengok peta, Palestin dengan Mesir ni kira sempadan aja, sempadan je antara Mesir dengan Palestin. Dia pun masuk. Fadakhalu alaihi fa'arafahum. Apabila adik-beradik Nabi Yusuf ni masuk dalam istana, Nabi Yusuf kenal. Ni macam muka adik-beradik aku je ni. Dia kenal adik-beradik dia. Ai annahum ikhwatahu wa hum lahu munkirun. Adik-beradik dah tak kenal dah yang duduk atas singgah sana ni, yang hebat ni, yang berjawatan besar tu. Dia tak tahu tu adik dia, Nabi Yusuf. Wa hum lahu munkirun. La ya'rifunahu. Diorang tak kenal. Kenapa? Li bu'di ahdihim bihi wa dhannuhum halakahu. Kerana dah lama dah berpisah dengan Nabi Yusuf. Ya, lebih 20 tahun dah tak jumpa dengan Nabi Yusuf. Dan diorang pun ingat, entah Yusuf entah apa cerita, entah hidup, entah mati, entah. Padahal depan mata kau tu adik kau yang kau buang kat telaga. Jadi ada ulama kata, dengan sebab apa lagi dia tak kenal? Pertama, sebab dah lama kan. Dah lama tak jumpa. Yang kedua, Nabi Yusuf kan dah jadi menteri. Jadi pakaiannya hebat, bajunya hebat, mahkotanya hebat. Apa benda kan. Dia tu dah lah hebat, dah lah handsome. Bila pakai macam tu, bertambah-tambah kehandsomannya. Orang kata, itu hebat Nabi Yusuf. Kita kan, macam mana pun, kalau kita adik-beradik lah siapa kan, memang kau kenal lah. Member pun kita kenal kan. Macam mana dah lama dah pegang jawatan. Kenal. Ni member aku dulu ni kenal. Member lama ni kan. Nabi Yusuf ni sampai tak kenal dah. Gitu. Fakallamuhu bil'ibraniyah. Faqala kalmunkir alaihim. Jadi Nabi Yusuf ni bercakap dengan diorang menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel. Dia kata apa? Dia berlakon, Nabi Yusuf berlakon macam tak kenal. Padahal Nabi Yusuf kata, adik-adik aku ni. Ni Abang Long, ni Abang Ngah, ni Alang, ni Atih, bla 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 bla. Dia semua adik-adik aku ni. Jadi Nabi Yusuf pun berlakon. Dia kata apa? Ma'aqdamakum biladi. Apa tujuan kamu semua datang ke negara aku? Berlakon lah. Apa tujuan kamu datang ke negara aku? Lalu apa kata adik-beradik ni? Faqalu lil mirah. Wahai tuanku, kami datang untuk meminta bantuan makanan. Nabi Yusuf kata, berlakon lagi. Ya ke? La'allakum uyunun. Tantang korang ni special brand kot. Kau ni mata-mata Kau datang nak mengintip rahsia negara Mesir Orang upah kau, ada kerajaan luar upah kau Baik kau ngaku. Kau spy kan? Berlakon lah, saja nak test. Lalu apa kata adik-beradik Nabi Yusuf? Ma'azallah. Mana na'udzubillah. Tak. Kami bukan spy, kami bukan mata-mata, kami bukan special brand, kami datang memang nak minta makanan. Lalu apa kata Nabi Yusuf lagi? Famin aina antum? Baiklah. Kamu daripada negara mana? Padahal dia kenal tu adik-adik dia. Lalu apa kata adik-adik ni? Min biladi Kan'an. Kami daripada negara Kan'an. Wa abuna Ya'qub Nabiullah. Dan bapa kami Nabi Ya'qub. Dia apa cerita? Bapa kami Nabi Ya'qub. Ada setengah ulama sebut, ketika adik-beradik tu cakap,
bapa kami Nabi Yaqub. Nabi Yusuf sedih, kau jangan cakap lah. Nak mengalir mata. Oh, terkenang ke bapa dia. Selamat hari bapa. Selamat hari bapa semua. Kan? Semoga Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada bapa-bapa kita semua. Jadi Abah Hana semoga sihat kat kampung, kat Kuang kan. Abah Hana dah umur 76 tahun. Doakan supaya umur Abah panjang, Abah sihat walafiat insya-Allah. Amin, amin, amin. Dan abah-abah kita semua insya-Allah. Amin, amin, amin. Okey. Jadi bila adik-adik kata kami daripada Kanaan, bapa kami Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dengar sebab kau tahu tak, tapi dia tahan, dia cover. Dia tak nak tunjuk dia sedih. Nanti orang kata, kenapa pula dia sedih dia pecah rahsia pula. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kontrol. Qala walahu auladun ghairukum. Nabi Yaqub anak dia berapa orang? Adik-beradik korang berapa orang? Dia tanya soalan tu. Ada tak anak yang lain daripada kamu semua ni? Kamu semua ni anak Nabi Yaqub? Ya, kami semua anak Nabi Yaqub. Ada tak anak yang lain? Adik-beradik lain ada ke tidak? Lalu apa kata adik-beradik Nabi Yusuf ni? Naam, wahai tuanku, raja, menteri. Ya, betul ada. Kunna 12 فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إليه. Allahu Akbar. Apa kata adik-beradik dia? Untuk makluman tuanku, kami dulu sebenarnya 12 beradik. Ditakdirkan Allah yang bongsu tu. Adik-beradik cerita balik. Adik-beradik cerita. Yang bongsu tu masa kecil-kecil, dia main seorang-seorang kat padang pasir. Main seorang-seorang polis sentri, one tu jaga. Polis mati, FRU jaga. Tiba-tiba adik kami yang kecil, yang bongsu, mati dekat padang pasir. Kena makan serigala. Wa kana ahabbana ilaihi. Dan dialah adik yang paling disayangi oleh bapa kami Nabi Yaqub. Allahu Akbar. Adik-adik cerita balik, kau tahu tak? Nabi Yusuf dengar, hati dia ni, aduh, pedih. Aduh, terkenang lagi cerita lama. Aduh, kau kata adik kau tu main seorang-seorang kat padang pasir. Padahal kau buang aku. Kau orang buang aku. Kau orang belasah aku. Kau sepak terajar. Kau tubuh aku. Kau koyak. Kau ambil baju aku. Kau bubuh dalam telaga. Kau buang aku dalam telaga Lepas tu, sedih lah ingat cerita lama ni kan. Tapi adik-adik cakap apa? Tapi itulah, kesian adik kami yang bongsu tu yang dah mati. Bapak sayang sangat dekat dia. Allahu Akbar. Sedih gila kau. وبقي شقيقه فاحتبسه واحتبسه ليتسلى به عنه فأمر بإنزالهم وإكرامهم. Lalu apa kata adik-beradik ni? Jadi Nabi SAW kata, maknanya sekarang korang tinggal 11 orang lah. Ya tuanku, 11 orang adik-beradik. Mana seorang lagi? Yang seorang tu namanya Bunyamin. Allah, Bunyamin pula ingat ke adik dia. Bunyamin lah pula. Sedih pula Nabi Yusuf. Apa kata tadi? Bunyamin itulah yang kami tinggalkan untuk menemani Nabi Yaqub. Sejak Yusuf tak ada, sejak adik yang bongsu tu tak ada, Bunyamin lah yang temankan abah dia. Nabi Yusuf ni sedih gila kau tahu. Dia tahan. Ambilkan tisu tu, sedih contoh. Ambilkan air telan. Maka Nabi Yusuf pun arahkan kepada menteri-menteri yang lain, fa amara bi inzalihim wa ikramihim, supaya dilayan adik-beradik ni, bagi layanan VVIP, bagi makan, bagi tempat belok, bagi relax, bagi tenang, siap bagi hotel homestay untuk bermalam. Walamma jahazahum bijahazihim wafa lahum kailahum. Pada keesokan harinya lebih kurangnya, Nabi Yusuf pun siapkan semua kelengkapan, makanan, keperluan yang diorang perlukan untuk bawa pulang ke Palestin. Jadi taklah gandum, contohlah gandum 10 guni, berasnya, semualah, anggur, tamar, semua tu. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Qala Yusuf, "Utuni bi akhil lakum min abikum." Korang semua, lain kali kalau tuan-tuan datang kat sini, saya akan berikan
lebih banyak lagi bantuan makanan, tetapi dengan syarat bawa lagi seorang adik-beradik korang tu. Yang seorang tu yang temankan abah kau tu, nama apa? Nama apa? Bunyamin. Saya nak jumpa dia. Kalau kamu bawa adik kamu yang bernama Bunyamin tu, saya akan tambah lagi bantuan makanan. Lalu ada setengah riwayat tafsir kata, diorang tanya, kenapa tuanku nak jumpa Bunyamin? Apa kata Nabi Yusuf? Li'a'lama sidqakum fima qultum. Untuk aku tahu yang korang ni betul, korang tak tipu. Korang kata korang ada 12 beradik kan? Seorang mati kan? Dan seorang lagi tu hidup dan duduk dengan abah kau. Ya ke ni? Nabi Yusuf berlakon. Ya ke? Tak kau tipu aku kot. Jadi kalau betul kau cakap kau ada lagi seorang adik-beradik, aku nak tahun depan ke ataupun bila-bila yang kau nak perlukan makanan, datang, bawa adik kau kat sini. Aku nak jumpa dia. Apa kata Nabi Yusuf? Ala tarana anni ufil kaila. Bukankah kamu telah melihat bagaimana aku menunaikan segala keperluan-keperluan kamu? Apa yang kau nak, makanan, gandum, semua aku dah bagi belaka. Jadi Nabi Yusuf macam ungkit lagi tu kan, nak suruh adik-beradik tu tahu baiknya raja ni. Wa ana khairul munzilin, dan akulah sebaik-baik orang yang melayan kamu. Bagi makan, bagi tempat, bagi homestay, bagi macam-macam. Orang lain tak dapat layan orang macam ni. Korang je special. Maka apa kata Nabi Yusuf lagi? Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Dan korang kena ingat, kalau korang datang sekali lagi, tak bawa adik-beradik kau, tak bawa adik kau yang ke-11 nama Bunyamin tu, korang jangan berangan aku nak bagi bantuan. Aku takkan bagi bantuan dan aku tak benarkan korang masuk negara Mesir. Allah. Jadi fala kaila wala taqrabun, fala kaila lakum indi wala taqrabun. Aku takkan bagi bantuan makanan dan korang tak dibenarkan masuk negara Mesir kalau kau tak bawa Bunyamin tu. Lalu apa kata adik-beradik ni? Baik tuanku, baik tuanku, baik bosku, baik bosku, baik bosku. Qalu, apa kata mereka? Sanurawidu anhu abahu. Baik tuanku, kami akan pujuk rayu bapa kami Nabi Yaqub supaya diserahkan Bunyamin untuk bawa untuk bertemu dengan tuanku raja. Sanurawidu. Rawada ni kat mana pujuk rayu, boleh abah tolonglah, bolehlah abah, bolehlah. Pujuk, kami akan pujuk sangat-sangat abah kami Nabi Yaqub supaya benarkan Bunyamin ikut pada apa kata pengembaraan akan datang. Kami akan bawa Bunyamin, kami akan pujuk. Wa inna la fa'ilun, dan kami berjanji wahai tuanku, wahai Datuk Seri Menteri, wahai tuanku raja. Nak kata raja tak betul lah pula kan, macam menteri lah gitu Nabi Yaqub ni. Wahai Tuan Datuk Seri Menteri, kami berjanji kami akan buat benda tu. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Waqala Yusuf li fityanihi, bagi pekerja-pekerja istana yang bahagian bahagi bantuan ni kan, dia ada staff-staff tu kan, pekerja-pekerja gedung-gedungnya, tukang angkat beras, tukang angkat gandum, tukang angkat makanan, tukang angkat tamar, semua ni. Dia kata apa? Ij'alu bida'atahum allati biha thamanul mirah wa kanat darahima fi rihalihim aw iyatihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Bahasa mudahnya gini. Nabi tu panggil dekat dia punya pekerja dia, boy kami ya. Ya tuanku. Biasa orang datang nak dapat bantuan kena bayar tau, kena bayar. Nanti contoh dia orang akan bayar, contohlah 100 dirham ke, bayar buat dapat bantuan makanan kan. Yang dia orang ni, Nabi SAW kata, bila korang dah letak makanan, dah letak gandum, dah letak beras, dah letak semua makanan, korang pulangkan balik duit dia orang ni. Duit yang dia bayar tu pulangkan balik, letaklah bawah-bawah guni tu, kau sorok duit tu. Supaya dia orang tak perasan. Dia perasan bila dia dah balik ke Palestin, baru perasan, ni duit kita lah. Gitu. Maka apa kata Nabi Yusuf? Ij'alu bida'atahum, pulangkan balik barangan-barangan mereka. Fi rihalihim, pada kenderaan mereka.
la'allahum ya'rifunaha, semoga mereka kenal. Ni duit kita lah, kenapa raja tu pulangkan balik? Idzan qalabu ila ahlihim, ketika mereka kembali kepada keluarga mereka. La'allahum yarji'un, semoga bila dia tengok macam tu, dia rasa semangat nak balik semula ke Mesir. Kenapa? Yarji'una ilaina li'annahum la yastahilluna imsakaha. Li'annahum la yastahilluna imsakaha. Ay li'anna diyanatuhum wa amanatuhum tuhmal ala raddi al-bida'a ilayhi idza wajaduha. Li'annahum mutahharuna min akli ma la yahillu lahum. Okey. Dia kata gini, adik-beradik Nabi Yusuf ni, diorang kan keturunan Nabi dan Rasul. Jadi, apabila dia sampai ke rumah nanti, sampai ke Palestin, diorang angkat kan, nampak, kita dapat gandum, baiknya raja ni bagi gandum, bagi beras. Sekali tengok, ada duit dia. Kenapa ada duit kita lah? Ke diorang terlupa ambil ke diorang terletak menyebabkan diorang takut dan diorang takkan makan. Bagi diorang, duit tu bukan hak diorang dah. Pasal duit tu, diorang guna untuk beli makanan. Tiba-tiba dalam kenderaan diorang. Jadi dia takkan makan benda haram. Gitulah bahasa mudahnya. Dia kata kita tak boleh ni, kita kena pulangkan balik ni, kena pulangkan balik duit ni. Gitu. Faham? Faham lah tu Tak faham, buat faham. Lianna diyanatuhum wa amanatuhum tahammalahum ala raddi al-bida'ati ilayhi idza wajaduha. Okey. Falamma raja'u ila abihim. Lalu adik-beradik ni pun, 10 orang ni pun, bila dah siap, dapat barang makanan, suka seronok lah. Baliklah ke Palestin. Balik. Sampailah ke Palestin. Apa kata adik-beradik ni? Qalu ya abana muni'al minnal kailu. Sampai kat Palestin, kan, jumpa abah, semua abah apa khabar, sihat, bla 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 bla. Apa kata adik-beradik? Wahai bapa kami, muni'al minnal kail, kita ni akan disekat daripada mendapat bantuan sekali lagi. Ilam tursil akhana ilaihi, kalau kita sekali lagi, kalau kami datang ke Mesir tak bawa Bunyamin, raja tu kata dia takkan bagi bantuan. Dia nak juga tengok betul ke kita orang ni ada adik-beradik seorang lagi. Dia nak sangat tengok. Kalau betul, dia bagi lagi bantuan. Kalau kita tak bawa Bunyamin, memang dia takkan bagi bantuan. Aduh, macam mana ni bah? Apa kata adik-beradik ni? Fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Wahai abah kami, izinkan nanti akan datang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Bila kita orang nak U-turn, nak balik semula ke Mesir, nak minta bantuan, izinkan kami bawa Bunyamin sekali. Wa inna lahu lahafizun, dan kami berjanji kami akan jaga Bunyamin betul-betul. Kita kalau belajar bahasa Arab, wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu lahafizun. Inna dia panggil apa? Harfun taukidun musyabbahun bil fi'li. Ni makna inna ni kuat. Dia ni menasabkan isim, merafakkan khabar. Bila khabar dia ada lam, lahafizun, itu khabar dia. Lahafizun. Lahafiz apa ni? Inna lahu, ada khabar, ada lamul muzahlaqah kepada di khabar inna ini. Wa inna lahu lahafizun. Khabar inna ada lamul muzahlaqah dengan mana taukid, maknanya kuat. Contoh bahasa Arab Kalau saya cakap wa inna lahu hafizun, kami akan jaga dia, itu makna dia biasa je, makna dia tak power. Wa inna lahu hafizun, kami jaga Bunyamin ni, abang jangan takut bah, kami jaga. Itu biasa je makna dia. Tapi bila ada lamul muzahlaqah dekat hafizun, wa inna lahu lahafizun, lahafizun makna kami jaga dia bah. Abang jangan susah hati bah, kita confirm jaga bah, I swear. Gitulah. Bila adik-adik kata macam tu, apa kata Nabi Yaqub? Qala, kata Nabi Yaqub, hal amanakum alaihi. Hal amanakum ay ma amanukum. Abah tak percaya. Abah tak percaya.
Abah rasa macam tak selamat je Bunyamin ni. Illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Sebagaimana Abah tak percaya yang korang pernah buat dekat adik abang ni. Siapa dia? Nabi Yusuf. Dulu kan. Dulu kau cakap kan. Kau janji kan. Kau kata kita orang nak bawa Yusuf pergi main. Bla 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 bla. Lepas tu tengok-tengok kau bawa balik baju dia je. Kau cakap Yusuf kena makan dengan serigala lah apalah. Kita dah ceritakan bagaimana sabarnya Nabi Yaakob ni. Sabar Nabi Yaakob ni. Jadi, apa kata Nabi Yaakob? Bahasa mudah kata, abang tak percaya. Tantah karang pisang berbuah 2 kali. Contoh kan. Pisang buah sekali je kan? Sekali lah. Abang tak percaya. Takut-takut nanti tantah hilang pula adik kau Bunyamin ni. Wa qad fa'altum bihi ma fa'altum. Korang dah buat dulu kan. Kau nak ulang lagi sekali. Ni Bunyamin ni pula kau nak jual. Contohlah. Apa kata Nabi Yaakob? Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah Ta'ala lah sebaik-baik penjaga. Dialah Tuhan yang maha merahmati, maha mengasihi, maha menyayangi. Fa'arju ayyamunna bihifzihi. Maka aku harapkan Allah yang menjaga Bunyamin. Jadi itu kata Nabi Yaakob. Jadi adik-adik pun tak apalah, nanti kita pujuk abah lah. Jadi lepas pada diorang cerita macam tu, diorang pun punggahlah barang-barang dekat bonet kereta lah pula, bonet unta diorang tu. Kan nak khabar kita dapat bantuan daripada Raja Mesir ni. Walamma fatahu mata'ahum, bila diorang bongkar, diorang pun turunkan makanan, gandum, beras, korma, bijirin, semua-semua tu. Wajadu bida'atam ruddat ilaihim. Dia buka dia, contoh dalam guni kan. Dia buka dalam guni gandum. Apa pasal dalam gandum ada duit ni? Ini duit kita lah. Ini duit kita. Tengok guni gandum ni ada duit diorang. Maknanya Nabi Yusuf dah pulangkan balik kan. Ada cerita tadi kan. Jadi kalau orang lain, Nabi Yusuf ambil dia tu. Ambil. Tapi yang diorang ni special. Nabi Yusuf pulangkan semula. Dia kata dekat sini kan. Kenapa Nabi Yusuf pulangkan semula? Antara sebab dia kata kat sini, muasatan li abihi wa ikhwati, kerana Nabi Yusuf kesian dekat adik-beradik dia dengan abah dia. Khaufan alla yakuna indahum syai'un minal mal. Nabi Yusuf kesian, mana kalau adik-beradik tu beli barang kan, beli, lepas tu dia ambil duit, sekarang balik Palestin tak ada duit pula, adik-beradik aku nak makan apa, kesian ke adik-beradik aku. Tengok Nabi Yusuf tu baik hatinya. Waktu kita ni bang, macam mana kita bergaduh dengan adik-beradik, kau kena ingat dia tetap adik-beradik kita. Kau kena ingat yang tu. Kadang-kadang dalam adik-beradik ni kan, ada macam-macam perangai kan. Ada yang perangai brutal lah, jongos lah, apa benda lah, perangai aku tak erti kan. Tak bertegur lah, menyombong. Biar ke dia, jangan buat hati dengan adik-beradik. Dia adik-beradik engkau, dia adik-beradik kita kan? Jadi kita ni dengan adik-beradik mengalah je, happy je, enjoy je dengan adik-beradik ni. Kalau kau bersedekah pun utamakan adik-beradik, bantu adik-beradik, besar pahala. Kita dapat pahala sedekah dan kita dapat pahala menyambung silaturahim. Jadi Nabi Yusuf kembalikan balik duit tu. Waqila arada ayuriyahum birrahu wa karamahu, dan antara ulama kata lagi tujuan Nabi Yusuf buat macam tu supaya adik-beradik kata, baguslah raja ni. Kau tengok tu, dah lah dia bagi kita gandum, bagi kita beras, bagi kita makanan, dia pulangkan balik duit, bagus gila. Bila macam tu menjawabkan, dia kata, nampak gaya ni boleh dapat lagi ni. Gitu. Okey lah. Jadi bila dia orang buka dia punya guni, tengok, abah, ada duit kita bah. Raja tu kembalikan bah, dia bagi balik duit kita bah. Apa kata adik-adik ni? Qalu ya abana mana beri. Ayu syai'in natlub min ikramil maliki a'zam min hadha. Wa quriya bil fawqaniyati khitaban li Yaqub wa kanu dhakaru lahu ikramahum lahu. Ya abana, abah, mana beri? Mana begini? Bahasa mudah kata, kita nak apa lagi bah? Nak apa lagi? Abah tengok ni bah. Gandum dapat, beras dapat, makanan semua dapat. Dia pulangkan balik duit bah. Baik gila bah. Nak apa lagi? Raja dia baik. Gitu kan. Baik sungguh ni Syekh. Apa kata adik-beradik? Hazihi bida'atuna ruddat ilaina. Abang tengoklah ni bah.
Barang-barang kita dikembalikan balik. Raja tu pulangkan balik. Dia bagi makanan, dia pulangkan balik duit kat kita. Wa namiru ahlana. Dan dia bagi kita bantuan makanan. Wa nahfazu akhana. Wa nazdadu kaila ba'ir. Wa namiru ahlana. Jadi, dia bagi kita makanan. Dan kami boleh menjaga adik-adik kami. Wa nazdadu kaila ba'ir. Zalika kailu yasir. Dia kata kat sini. Dia kata warada annahum qad kanu dhakaru li Yaqub ihsana maliki Misra ilaihim wa hathu Yaqub ala irsali Bunyamin ma'ahum falamma wajadu bida'atu bruda ilaihim qalu أي شيء نطلب هذا الإكرام أوفى لنا الكيل ورد لنا ثمنا لو كان رجلا من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته وقال لا يعقوب إذا رجعتم إلى مصر فاقرؤوا مني السلام وقول له إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك بما أوليتنا. Okey. ونزداد. Jadi adik-adik kata apa? Abah, tengok raja ni baik kan? Dia bagi kita balik makanan, dia pulangkan balik duit kita. Bah, kalau abah bagi kita buat Bunyamin, bah, kita jaga, kita janji, bah, kita nak jaga Bunyamin betul-betul, bah. Bukan kita jaga Bunyamin saja, bah. Nanti raja bagi lagi, bagi makanan lagi, bagi bantuan lagi. Alah, bah, benda kecil, bah, pada senang, bang. Senang je, bah. Gitu. Raja ni kaya, bah, baik dia. Apa respon Nabi Yaqub bila dengar adik-beradik anak-anak Nabi Yaqub kata nak bawa Bunyamin jumpa Nabi Yusuf? Apa kata Nabi Yaqub? Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Kata Nabi Yaqub, lan ursilahu, aku takkan izinkan korang bawa Bunyamin jumpa dengan raja tu. Lan dalam bahasa Arab dengan mana nafi selama-lamanya, forever and ever, and Batman forever. Kalau dia kata la ursilahu, abah tak izinkan, itu tak power. Lam ursilhu, lam ursil ilaihi, tak payahlah, itu pun tak power. Tapi bila kata lan ursilahu nafyun litabid, dalam bahasa Arab lan ini dia nafi untuk selama-lamanya, sehingga ada perkataan hatta. Bila ada makna hatta, baru makna selama-lama tu hilang. Contoh dalam Quran kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristian takkan redha kepada kamu buat selama-lamanya, sehingga ada hatta, sehingga kamu ikut jejak langkah mereka. Sama dalam ayat ni. Apa kata Nabi Yaqub? Lan ursilahu ma'akum, aku takkan, abah takkan izinkan kau ambil Bunyamin. Abah takkan izinkan hatta, sehingga. Maknanya kalau kau boleh buat benda tu, baru abah izinkan. Hatta tu'tuni mawthiqan, sehingga korang buat janji, kau berjanji dengan abah, berjanji dengan nama Allah. Hatta tu'tuni mawthiqan min Allah bi an tahlifu la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum bi an tamutu aw taghlibu fala tutiqul ityana bihi. Maknanya apa? Korang kena janji, wallahi wa tallahi wa bilai abah, kita janji dengan nama Allah, kita nak jaga Bunyamin, biarlah apa yang berlaku, kecuali illa ayyuhata bikum, kecuali kalau korang kena serang, kan ada perompak, ada penyamun serang korang, dengan korang pun mati. Tu dah cerita. Tapi selagi boleh, selagi kau hidup, pertahankan Bunyamin habis-habisan. Bi antamu tu au taghlibu fala tutiku la ityana bihi. Mana kalau korang kena tangkap ke, korang semua kena kidnap, tu lain cerita. Abah tak nak dengar cerita dulu, cerita lama korang tu, kau kata kau tinggalkan Yusuf seorang-seorang, abah tak nak dengar. Abah nak jaga Bunyamin betul-betul. Kecuali kalau korang semua kena, korang semua kena tangkap, korang semua kena bunuh, tu lain cerita. Fa ajabuhu ila zalika. Lalu adik-adik 10 kata, baik bah. Seorang-seorang ni jumpa Nabi aku kata, abah, saya, abang Long berjanji, wallahi wa tallahi wa billahi, saya akan jaga Bunyamin betul-betul, saya akan pastikan keselamatan dia, dan saya akan bawa pulang Bunyamin semula, abah. Saya janji, saya sanggup mati kerana Bunyamin. Gitulah lebih kurang.
Yang kedua kata, wallahi wabillahi wa tallahi, abah saya berjanji saya akan jaga Bunyamin betul-betul bah. Kalau apa-apa berlaku, biar kami mati dulu. Gitu lah. Semua 10 adik-beradik ni berjanji. Falamma atauhu mawthiqahum. Ketika adik-beradik ni semua dah berjanji belaka, dah bersumpah belaka nak jaga Bunyamin betul-betul, apa kata Nabi Yaqub? Qala Yaqub, Allahu ala ma naqulu wakil. Allahu ala ma naqulu wakil. Apa kata Nabi Yaqub? Allah tentang apa yang kita tuturkan pada hari ini menjadi wakil, mana syahid. Allah menyaksikan. Korang dah bersumpah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wa wasilatal fadila wa ba'athu Allahumma maqam mahmud wa innaka la tudrikul mi'ad. Raditu billahi rabba bil islam di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru habis azan. Jadi apa kata Nabi Yaqub? Baiklah, Allah bersaksi apa yang kita tuturkan pada hari ini. Mana siapa tipu, kena kau. Siapa tipu, kena. Wa qala. Okey. Baiklah. Jadi diorang pun bersiap-siap tau. Bersiap-siap nak, apa kata, nak pergi Mesir pula. Tak tahulah beberapa minggu kemudian ke, beberapa bulan kemudian ke, wallahu alam. Apa kata Nabi Yaqub? Wa qala Yaqub, ya baniya la tadkhulu Misra min babi wahidin wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Wahai anak-anakku nanti, korang nak pergi Mesir nanti, kau kena ingat, hari tu kau selamat, alhamdulillah 10 orang. Hari ni kau akan pergi pula 11 orang. Dan Bunyamin tu handsome, orang perhati jadi kau ni. Bila kau pergi Mesir nanti, jangan masuk ikut pintu yang sama, masuk pintu lain-lain. Maknanya Mesir tu kan macam, apa nama, kota besar kan. Kota besar ni dia adalah 7 pintu, 10 pintu, 12 pintu masuk. Jadi Nabi Yaqub kata, masa nak masuk nanti ke negara Mesir, nak masuk ke kawasan kota ni, jangan masuk 10 adik-beradik satu pintu. Nanti orang perhati je, orang kata, siapa pula datang ramai-ramai ni? Ada pula seorang mamak tu handsome je. Bahaya. Takut orang kidnap kau nanti. Jadi bila kau nak masuk nanti, biar masuk berpecah. Ya, contoh 2 orang pintu lain, 2 orang pintu lain, 2 orang pintu lain, 2 orang pintu lain. Berpecah-pecah macam tu, masuk. Jangan masuk serentak, bahaya. Wa ma uni ankum minallahi syai'an. Wa ma uni ankum minallahi min syai'in. Ay qaddarahu alaikum wa inama dhalika syafaqatan. Inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Maknanya ini usaha Nabi Yaqub, usahanya gitu. Masuk pecah-pecah. Tapi kalau Allah mengkehendaki berlaku sebaliknya, mana kau kena tangkap juga. Walaupun kau pecah masuk dua pun kena tangkap juga. Nak kata macam mana? Dah takdir Allah macam tu, abah tak boleh kata apalah. Benda ni kan sama tau masa kita belajar dulu kat Syria. Dulu masa kita belajar Syria, kalau kita daripada Jordan kan nak masuk Syria. Jadi Syria ni negaranya negara mukhabarat, ya, negara special brand, negara yang cukup kuat dia punya intelligence spy dia. Dia kalau nampak orang masuk ramai-ramai kan dia akan suspek. Siapa ni? Tapi kalau kau masuk 2 orang, 3 orang, dia tak suspek manalah. Hatta kalau kita nak berjalan dekat Damsyik tu, berjalan paling ramai pun kau boleh berjalan bertiga, berdua. Lebih 3, 4, 5, 6, ada orang perhati kau, ada SB perhati kau. Nanti kena tangkap kau tak pasal. Jadi kita orang dekat Syria lebih selamat berjalan berseorangan ataupun berdua-duaan. Itu lebih selamat daripada kau jalan ramai-ramai. Bila kau jalan ramai-ramai, nanti SB akan perhati, ni geng mana pula ni? Geng mana pula? Tak pasal-pasal kena tangkap. Baik kau. Maka apa kata Nabi Yaqub? Kalau Allah takdirkan berlaku sebaliknya, nak kata macam mana? Segala-galanya merupakan ketentuan Allah. Ke atasnya aku bertawakal, dan ke atasnya bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Okey. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum
ma kana yuni anhu min Allah min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Ketika mana adik-beradik ni masuk ke Mesir mengikut cara yang abah dia bagi tahu tu, masuk berpecah-pecah kan, dua orang. Maka yuni anhu min Allah min syai'in. Maksudnya dekat sini kita tengok mana ayat ni? Ila hajatan fi nafs. Dia kata kat sini tetapi sebagai jadi apa yang diorang buat ni sebagai menunaikan hajat Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kata macam tu ikut. Abang kata macam tu ikut. Masuk berpecah-pecah tu. Maka yuni anhu min Allah min syai'in illa ay lakin hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, semata-mata untuk mengikut arahan bapaknya. Bapak kata gitu, gitulah kita ikutlah. Okey. Wa innahu la dhu ilmin lima 'allamnahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang kami ajarkan kepadanya Nabi Yaqub, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi diorang pun masuk ke Mesir. Jadi semua dah janji kan nak masuk Mesir. Sampai dekat Mesir. Kan, sampai walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Lain macam ketika mereka masuk bertemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nampak je Bunyamin. Dia aku Bunyamin. Sedih. Tapi Nabi Yusuf kontrol. Oh, ni orangnya ya. Ni adik. Padahal rindunya kau Bunyamin. Lama amat tak jumpa kau. Berpuluh tahun kita. Sedih Nabi Yusuf, kau tahu tak? Awa ilaihi. Dia pun letak Bunyamin. Nabi Yusuf pun panggil, kau mai sini, duduk tepi aku. Dia pun, Bunyamin tak kenal lagi, tak cam lagi Nabi Yusuf ni. Dia pun letak Bunyamin tepi Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ini akhuka. Dhamma adalah kata awa ilai dhammahu. Masuk istana. Nanti kita akan cerita. Kita akan cerita. Untuk mendengar cerita yang lebih banyak, spendkan segera betul pada episod yang akan datang. InsyaAllah kita jumpa malam besok. Malam besok kita sambung lagi cerita suspense kena berhenti bang. Mana sambung? InsyaAllah kita sambung lagi malam besok. Sambungan macam manakah Nabi Yusuf ni, apakah perasaan dia apabila bertemu dengan Bunyamin. Bunyamin, lama tak jumpa. Kan? Jadi kita akan bertemu insyaAllah malam besok. Sambungan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan adiknya Bunyamin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan marah. Siapa marah kena jual. Okey, jumpa lagi ya. InsyaAllah malam besok. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Mestilah mana boleh cerita habis malam ni bang kan. Kena sabar 20 tahun punya cerita, takkan 2 minggu dah habis. Relax dulu. Alright. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.